Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum dan salam sejahtera buat Dr. Zubir dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami dari kumpulan Strawberry akan membentangkan tentang tugasan kumpulan iaitu rubrik analitik dan holistik. Saya Aisyah Atirah bersama 3 rakan lain iaitu Nur Hasila, Nurin Ainin dan Nurul Sakinah. Seterusnya, saya akan serahkan pembentangan ini kepada Nurul Sakinah untuk penerangan lanjut. Dipersilakan. Assalamualaikum. Saya akan teruskan pembentangan dengan pengenalan bagi rubrik analitik merupakan salah satu sistem penilaian yang digunakan oleh guru. Sistem ini berfungsi dengan indikator yang diperlukan untuk menilai tingkat pencapaian pelajar terhadap kriteria yang jelas dan spesifik. Rubrik juga merupakan alat penilaian untuk penilaian subjektif. Ia merupakan satu set kriteria yang berkaitan dengan objektif pembelajaran yang digunakan untuk menilai prestasi pelajar dalam esei, projek disertai dengan tugasan yang lain. Bagi ciri-ciri rubrik, rubrik merupakan ringkasan bagi satu atau lebih dimensi, definisi dan contoh untuk mengukur pencapaian, menerangkan ciri-ciri yang diukur dan skala penilaian untuk setiap dimensi. Dimensi sering dipanggil sebagai kriteria, skala penilaian dipanggil sebagai tahap dan definisi dipanggil sebagai deskriptor. Seterusnya ialah saya akan terangkan bahagian rubrik analitik. Rubrik analitik menggambarkan tahap prestasi untuk setiap kriteria supaya guru boleh mentaksir prestasi pelajar untuk setiap kriteria. Dengan menggunakan rubrik penyelidikan, guru boleh mentaksir pelajar sama ada telah mencapai tahap lemah, baik atau cemerlang. Seterusnya, bagi kaedah pemarkahan rubrik analitik boleh digunakan kaedah dikenali sebagai kaedah pemarkahan secara poin kerana kaedah ini memerlukan skema pemarkahan yang lebih terperinci dan setiap unit jawapan diberi perhatian dan pemberatan. Kaedah ini maka diperuntukkan kepada unsur-unsur penting mengikut pemberatnya. Bagi kekuatan kaedah analitik, yang pertama, skema pemarkahan lebih terperinci memudahkan pemberian markah yang tepat terutama apabila terdapat lebih daripada seorang pemeriksa. Yang kedua, memberikan penggambaran yang jelas tentang asas taburan markah. Oleh itu, dengan cara ini dapat menjelaskan mengapa pencapaian calon tinggi atau rendah. Yang ketiga, pemarkahan lebih objektif. Ketekalan dapat dikekalkan secara sekiranya pemeriksa menjalankan tugasan dengan teliti. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang lain. Baik, terima kasih Nurul Sakinah. Saya akan membentangkan bahagian seterusnya iaitu contoh kajian pemarkahan analitik. Iaitu sebagai contoh, guru menyatakan 3 jenis pencemaran, kemudian murid akan mencadangkan langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Dan skema pemarkahan terbahagi kepada 2 iaitu yang pertama kriteria kandungan, kriteria dan kriteria pengolahan, kriteria proses. Seterusnya, definisi pengurusan diri. Definisi pengurusan diri adalah pengurusan asas adalah makan, mandi, berpakaian, pergi ke tandas dan juga dandanan. Dan di sini di laporan kami akan menjelaskan lebih terperinci apakah definisi pengurusan diri dan bagaimana aktiviti-aktiviti ini dijalankan. Seterusnya, kami menerangkan 4 elemen pengurusan diri iaitu pemakaian, kekemasan diri, pengurusan ke tandas dan juga pengurusan makan dan minum. Seterusnya, matlamat pengurusan diri adalah sebenarnya adalah
bertujuan untuk membimbing dan melatih murid agar berkemahiran dalam mengurus sendiri, membantu keluarga dalam mengurus rumah tangga dan juga bersosial dengan sekitarnya dan mampu untuk hidup berdikari selepas tamat pengajian atau tamat sekolah. Dan seterusnya objektif pengesanan awal ialah mengesan tahap kemahiran pengurusan diri kanak-kanak, mengukur tahap berdikari, mengesan kemampuan murid mengaplikasi pengurusan diri dan merancang intervensi yang sesuai untuk murid-murid ini. Dan yang terakhir, merancang pendidikan yang relevan mengikut keperluan yang mereka perlukan. Seterusnya, kumpulan sasaran yang kami sasarkan ialah kanak-kanak prasekolah yang berumur 5 tahun dan juga kanak-kanak sekolah rendah yang berumur 6 hingga 10 tahun. Okay, di sini saya akan terangkan sedikit mengenai rubrik analitik iaitu skop pemakaian iaitu skor menggunakan stokin dan juga kasut. Skor dan tahap pengesahan yang kami gunakan ialah 0, 1 dan 2. Kosong, murid itu tahu beberapa perkara asas berkaitan dengan konstruk tetapi tidak boleh buat perkara itu, dan skor 1 murid tahu dan boleh buat dengan bimbingan guru ataupun ibu bapa, dan tahap pengesahan kedua murid tahu dan boleh buat dengan sendiri dengan baik dan secara bertata susila. Okay, dalam skop pemakaian, kami menerangkan tentang senarai semak memakai stokin, senarai semak menanggalkan stokin, senarai semak memakai kasut dan senarai semak menanggalkan kasut. Seterusnya untuk skop kebersihan diri, sama juga seperti skop pemakaian, skor 0, 1 dan 2, dan antara senarai semaknya membasuh tangan, membasuh tangan saja. Okey, seterusnya penggunaan tandas. Senarai semak penggunaan tandas buang air kecil, senarai semak penggunaan tandas menggunakan buang air besar, dan yang terakhir sekali pengurusan makanan dan minuman di dapur. Sama juga seperti sebelumnya, skor penguasaan 0, 1 dan 2. Dan senarai semak makanan dan juga senarai semak minuman. Okay, itu saja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan terangkan tentang rubrik holistik. Rubrik holistik ini dia merupakan skala pemarkahan skema yang disediakan secara umum untuk sebagai panduan dalam memberikan pemarkahan kepada jawapan murid. Pemarkahan cara rubrik holistik ni dia sesuai untuk soalan yang menggunakan kaedah esei yang memerlukan guru atau pemeriksa kertas untuk membaca dan menyemak terlebih dahulu jawapan murid secara keseluruhan sebelum pemeriksa akan beri markah kepada murid. Apabila pemeriksa telah selesai menyemak dan membaca jawapan dengan teliti esei tersebut, maka mereka boleh menggradkan pencapaian mengikut tahap pencapaian dan pemeriksa boleh menganggar markah keseluruhan bagi soalan esei tersebut. Bagi rubrik holistik ni, tahap pemarkahan ini dipanggil grade. Contohnya ada cemerlang, kepujian, baik, memuaskan dan lemah. Penilai atau pemeriksa akan menyemak jawapan calon secara keseluruhan dengan membaca, melihat dan mendengarnya, kemudian pertimbangkan untuk menunjukkan respon terhadap kriteria yang ditetapkan. Setiap piawai grade pula terdapat satu julat skor yang membezakan pelbagai pencapaian dalam grade itu. Untuk memastikan keadilan dalam pemberian skor, pemeriksa akan jalankan proses sebagai grade review. Kenapa skema jawapan secara holistik ni sangat bagus? Kerana dia bagi peluang kepada murid supaya murid bebas dalam memberikan pelbagai jawapan berdasarkan tahap kemahiran berfikir aras mereka, asalkan tidak lari daripada kehendak jawapan soalan. Penggunaan peraturan skema secara holistik ini amat memerlukan pemeriksa yang berpengalaman dan benar-benar menguasai sesuatu bidang tersebut dalam mata pelajaran masing-masing. Seterusnya, untuk kaedah pemarkahan holistik saya akan terangkan kepada Kak Hasila. Assalamualaikum, saya Nur Hasila binti Abdul. Saya akan teruskan dengan tugasan rubrik holistik. Untuk tugasan yang kami pilih bagi
rubrik holistik ialah pendidikan seni visual bagi murid berkeperluan khas bagi tingkatan 3, dan kami memilih seni visual ini disebabkan murid pendidikan khas ini dia sangat sinonim dengan masalah komunikasi, dan pendidikan seni ini merupakan salah satu elemen ataupun identifikasi kepada murid berkeperluan khas untuk tingkatkan kemahiran komunikasi serta salah satu tempat untuk meluahkan perkataan-perkataan secara non-verbal, dan ia juga merupakan terapi bagi murid menyampaikan informasi kepada orang sekeliling melalui lakaran ataupun lukisan yang digambarkan kepada pendidikan seni itu. Ia menunjukkan satu emosi ataupun satu keterangan kepada guru dan orang sekeliling. Selain itu, pendidikan seni juga merupakan salah satu medium untuk membentuk model insan yang lebih kreatif, inovatif dan produktif bagi golongan kurang upaya. Disebabkan itu, kami memilih tugasan ataupun pentaksiran yang kami lakukan kepada murid berkeperluan khas dalam subjek pendidikan seni. Okey, apa-apa yang dapat dilihat dekat sini, kami memilih bidang melukis dan mewarna dan meletakkan tajuk pemandangan air terjun serta tema alam semula jadi, dan aktiviti yang kami lakukan menggunakan cat air, dan arahan yang diberi kepada murid, murid perlu melukis dengan menggambarkan pemandangan air terjun mengikut kreativiti tersendiri, dan contoh hasil karya yang dihasilkan. Okey, apa yang dapat dilihat di sini, ini adalah contoh hasil karya menunjuk arahan yang diberi kepada murid, dan dapat dilihat di bawah iaitu rubrik skor pemakahan holistik, dan rubrik ini juga akan diberi kepada contoh hasil karya murid yang di atas tadi. Okey, mari kita lihat untuk rubrik skor pemakahan holistik dekat sini. Untuk grade A, markah 80 hingga 100, ia merupakan cemerlang, dan kriteria untuk mendapatkan skor cemerlang ini, ia berjaya menghasilkan karya seni dengan mengikut tema dan penggunaan unsur seni serta teknik yang betul. Dan selain itu, ia menghasilkan karya yang kreatif dan kemas. Dan keputusannya adalah lulus. Dan untuk grade B, mendapat markah 60 hingga 79 dan adalah tahap baik. Ia dapat menghasilkan karya seni dengan mengikut tema dan penggunaan unsur seni serta teknik yang betul. Tetapi penghasilan karyanya kurang kemas. Ia tetap di level lulus. Dan untuk grade C, ia mendapat markah 40 hingga 59 dan di tahap memuaskan, iaitu kriteria menghasilkan karya seni dengan mengikut tema dan mempunyai unsur seni yang memuaskan, dan ia masih lulus. Dan untuk grade D, ia markah 20 hingga 39, ia di tahap kurang memuaskan kerana hasil yang dilakukan ia mengikut tema, tetapi tema yang tidak jelas dan penggunaan unsur seni yang kurang kreatif, dan ia di tahap gagal. Dan untuk yang terakhir, grade E, mendapat markah 0 hingga 19, ia di grade lemah dan ia di tahap lemah dan tidak berjaya menghasilkan karya seni dengan mengikut tema dan penggunaan tekniknya tidak kemas, dan ia mendapat keputusan yang gagal. Dan dapat dilihat di bawah. Okey. Kita tengok contoh yang hasil karya yang murid lakukan di atas. Ini adalah contoh pemakahan yang diberi oleh guru. Okey. Pelajar tersebut yang melakukan hasil karya itu mendapat grade B, baik, dan dia tetap lulus. Murid ini mendapat tahap baik kerana karya yang dihasilkan dan yang diberikan dan penggunaan teknik seni yang betul, dan murid juga dapat mengaplikasikan warna dengan baik dan kreatif dalam mengharmonikan warna cerah dan terang pada tempat yang betul. Namun pada teknik warna air terjun yang mengalir perlu mempunyai unsur berombak agar kelihatan lebih semula jadi dan kekemasan lukisan itu. Selain itu, penggunaan warna air juga di bawah adalah tepat, tetapi perlu dikurangkan ketebalan warna agar kelihatan lebih lembut. Ia dapat dilihat pada contoh tadi yang warna air terjun yang di bawah, yang warna biru. Karya ini mempunyai unsur jalinan
tersendiri dan mengimbangi dengan kelihatan alam semula jadi yang berjaya dihasilkan. Itu adalah contoh pemakahan yang diberi kepada hasil karya yang murid lakukan. Itu adalah rubrik holistik yang kami jalankan. Setakat itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.